Hai semua, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita 5.4 pembiasan gelombang. Okey? Sebelum tu, jomlah kita berdoa dulu. Bagi yang Islam, kita berdoa dengan cikgu. Dan yang bukan Islam boleh berdoa dengan cara sendiri. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey? Amin amin. Okey, hari ni kita akan belajar, mana pen cikgu? Hari ni kita akan belajar 4 benda ni. Yang pertama kita akan belajar cara nak lukis rajah pembiasan gelombang air syatah. Yang kedua, fenomena pembiasan gelombang dalam kehidupan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. Dan yang terakhir adalah penutup. Okey. Yang pertama sekali, jom kita belajar cara nak lukis. Okey? Katakan dekat tepi ni. Okey, dekat tepi ni kan. Okey. Cikgu nak lukis. Okey, yang ni adalah kawasan yang cetek. Yang ni adalah kawasan yang dalam. Okey, kita buat atas bawah. Okey, mula sekali, pertama sekali adalah kita kena lukis dia punya garis normal. Kat tengah-tengah dia pembahagian. Okey, ini adalah garis normal. Okey, lepas tu kita garis macam tu. Okey. Lepas tu atasnya adalah kawasan dalam dan bawah ni adalah cetek. Okey. So mula-mula sekali kena lukis arah tuju ataupun eye dia. Katakan dia datang dari sini, eye dia. Okey, Allah, saya ingat sikit. Okey, ni adalah gelombang 7. Okey. Gelombang 7. Okey, gelombang 7 kena ada anak panah. Kalau tak ada, berdosa. Okey, berdosa kalau tak ada anak panah. Kena ada anak panah. Okey, ni yang pertama. Okey. Lepas dah kita buat, okey, yang ni yang pertama. Dah ada anak panah. Okey, kita lukis garis normal yang kedua. Lepas itu, yang ketiga, kita lukis garis pembiasan dia. Okey. Terang. Okey. Kena ada anak panah. Ni adalah dia punya gelombang pembiasan. Okey. Sebab apa dia terbias macam tu? Sebab apa? Sebab dia adalah daripada kawasan air dalam ke air cetek. Bila air dalam ke air cetek, dia punya sudut tuju dia lagi besar daripada sudut biasan. Okey, sudut tuju dia lagi besar daripada sudut biasan. Okey, remember that. Okey. Okey, lepas tu ni yang ketiga. Okey, dan yang tu je lah. Yang keempat, ada lagi satu, kita kena buat garis-garis ni. Garis-garis ni kita panggil wakili muka gelombang. Ni dekat, sebab dia dalam, so dia besar. And then dekat sini, bila dia dah kawasan cetek, dia kecil. Dia jarak dia tu kecil sikit. Ni macam jarak dia besar kan. Ni jarak dia, bila dah masuk cetek, dia kecil sikit. Okay? Itu saja. Ada 1, 2, 3, 4 step lah. Okay? Tengok sini. Ni contoh yang cikgu lukis tadi. Yang pertama kita buat gelombang 7 ataupun nak buat normal dulu pun boleh juga. Lepas tu nombor 1 gelombang 7, nombor 2 titik normal ni. Yang ketiga kita buat gelombang biasan dia, dan yang keempat kita buat ni muka gelombang. Okey? Tada. Dah siap. Nanti praktis, okey? Yang kedua kita akan belajar fenomena pembiasan gelombang dalam kehidupan. Okey, kat sini ada 3. Yang pertama adalah Allah tertekan. Yang pertama adalah bunyi waktu siang. Yang kedua adalah bunyi waktu malam, dan yang ketiga adalah pembiasan gelombang air laut. Okey, kita tengok dulu bunyi waktu siang. Okey. Kelajuan gelombang bunyi dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, semakin tinggi laju gelombang bunyi. Laju gelombang bunyi pun Allahu Akbar.
Laju gelombang bunyi pun bertambah. Okey. Pada waktu siang, udara yang berhampiran permukaan bumi adalah lebih panas daripada udara di kelajuan. Okey, macam ni. Pada waktu siang, udara yang berhampiran permukaan bumi, okey, adalah lebih panas daripada udara di atas. Kelajuan bunyi berkurang semasa bergerak dari udara panas ke udara lebih sejuk. Oleh itu, gelombang bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi dan menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lemah. Okey, sebab dia terbias ke udara. Okey, kalau bunyi waktu malam pula, udara yang berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih sejuk. Kat sini lebih sejuk ni, udara sini sejuk. Okey, bila dia sejuk, gelombang yang dibiaskan mendekati permukaan bumi. Hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lebih kuat pada waktu malam. Perasan tak kalau kita sembang-sembang kan? Waktu siang macam tak apa nak dengar sangat. Tapi kalau waktu malam, bunyi dia kuat. Kalau kita cakap sorang-sorang dalam bilik pun kita dengar. Sebab udara kita dia terpantul. Dia terpantul ke bawah. Okey, pembiasan dia mendekati bumi. Kalau tengah hari pula, pembiasan dia menjauhi bumi. Sebab udara dia panas. Okey. Dan yang terakhir adalah pembiasan gelombang air laut. Kalau nampak kat sini. Air di sekeliling tanjung. Mana tanjung? Sini kan. Air sekeliling tanjung adalah kawasan air cetek. Dekat sini air dia cetek. Sini air cetek. Cetek. Manakala teluk ialah kawasan air dalam. Dekat teluk ni dalam. Okey, dalam. Sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus dan selari kerana gelombang air bergerak pada kelajuan seragam. Apabila muka gelombang merambat ke tanjung, maksudnya muka gelombang ni merambat ke tanjung, pi ke tanjung tu, laju gelombang air berkurang menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih pendek. Muka gelombang air yang menuju ke arah teluk bergerak dengan kelajuan yang lebih besar dan panjang gelombang yang lebih besar. Ini menyebabkan muka gelombang membengkok dan mengikut bentuk pesisir pantai. Okey, sebab tu dia ikut bentuk ini. Pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan pada kawasan tanjung dan menghasilkan amplitude ombak lebih tinggi. Di kawasan teluk, tenaga mana teluk? Ni teluk. Gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas, menyebabkan amplitude ombak lebih rendah dan air lebih tenang. Okey, kat sini memang air yang ada kuat lah. Kat sini dia macam relax je. Okey. Itu sahaja. Okey, yang ketiga. Kita akan menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. Okey. Kau tengok sini, pembiasan gelombang ni dia disebabkan oleh perubahan laju gelombang. Tulis sikit lah. Perubahan laju gelombang. Bagi gelombang air, laju berubah apabila kedalaman air berubah. Laju berubah bila kedalaman air berubah. Ini menyebabkan panjang gelombang turut berubah. Walau bagaimanapun, frekuensi gelombang tidak berubah kerana frekuensi gelombang ditentukan oleh frekuensi getaran pada sumber gelombang. Okey. So, rumus gelombang sama juga dengan V sama juga F lambda. Okay, F ni frekuensi, V ni hal laju dan lambda adalah lambda lah. Okey, so kawasan dalam V1 sama juga F lambda 1. Kalau kawasan cetek, V2 sama juga F lambda 2. Okey, sebab frekuensi adalah sama kan. Jadinya, ini kita ambil persamaan yang satu, ni persamaan yang satu, persamaan yang kedua.
kita akan dapat 1 kan. 1 ni kita bahagi dengan 2. Lepas tu kita akan dapat V1 over V2 sama juga dengan lambda 1 over lambda 2. Ataupun kita boleh buat macam ni. V1 over lambda 1 sama juga dengan V2 over lambda 2. Okey? Okey. Okey, jom kita jawab soalan. Satu gelombang SATA mempunyai panjang gelombang. Lambda 1. Panjang gelombang sama juga dengan 2 cm dan laju V sama juga dengan 8 ms negatif 1 merambat merentasi kawasan cetek. So yang ni adalah kawasan cetek. Okey. Apabila panjang gelombang tersebut melalui kawasan dalam, kawasan dalam, laju gelombang menjadi laju maksudnya V2 menjadi 12 ms negatif 1. Tentukan panjang gelombang kawasan dalam. Maksudnya dia suruh kita cari panjang nilai panjang gelombang ni dia suruh kita cari. Okey. So tak ada masalah, kita masukkan balik dalam formula. V1 over lambda 1 sama juga dengan V2 over lambda 2. Okey, nilai semua kita dah ada dah. Masukkan sahaja 8 V1. Lambda 1 sama juga dengan 2. Okey, lepas tu sama juga dengan V2. Masukkan balik je. 12 bahagi dengan lambda 2. So, lambda 2 ni macam mana? Kita bawa pergi tepi. Kita bawa naik atas. Jadi ni, lambda 2 sama juga dengan 8/2. Okey, 8/2. Okey, macam ni. Kita buat cara senang. Okey. Yang ni kita terbalikkan dia. So, dia jadi 2/8. Kita terbalikkan dua-dua belah. Dua-dua belah kena terbalikkan. Kita bagi lambda 2 ni ke atas. Sama juga dengan lambda 2/12. Okey. So, bila jadi macam ni, kita bawa 12 naik atas. So, lambda 2 sama juga dengan 12. Kalau daripada bawah naik atas kena darab. Okey, 12 darab 2 bahagi 8. Okey. So, lambda 2 tu kita dapat 3. 3 apa? Unit dia adalah cm. Okey, tolong tengok. Okey, penting unit ni. Kalau ada unit baru dapat markah penuh. Kalau tak dapat markah. Okey? Itu sahaja. Kita dapat punya panjang gelombang. Okey? Okey, penutup. Okey, dengar sini cikgu nak cakap. Usaha ni tangga kejayaan. Okey, cubalah. Kalau rasa penat, stop, rehat kejap. Tapi tak bermakna awak tak payah buat langsung. Awak cuba juga belajar. Okey? From someone famous. Okey, tolong buat modul A+, muka surat 138, 139, 140, 141 dan 142. Terima kasih. Nanti hantar kat cikgu tahu. Sayang apa semua. Terima kasih. Assalamualaikum.